Kisah akan berfokus pada seorang kepala gudang sebuah perusahaan farmasi bernama Baram. Diketahui Baram merupakan seorang preman bengis, sadis, dan tak segan-segan menghabisi semua anak buah yang berani macam-macam melawan aturan yang ia buat. Dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang kurir gudang bernama Mani yang ketika ia sedang akan mengantarkan obat-obat ke apotek, Baram menyuruh Mani untuk membawa sebuah paket obat terlarang senilai ratusan juta, di mana Mani yang tahu betul siapa Baram pun terpaksa menuruti perintah atasannya tersebut. Setibanya di apotek itulah, Mani bertemu dengan seorang gadis penjaga apotek bernama Reka yang merupakan pacarnya sendiri, di mana Reka nampak putus asa saat mengetahui jika dirinya sedang hamil, sempat berniat menggugurkan kandungan karena tak sanggup menanggung malu, namun berkat nasihat dari sahabatnya yang bernama Rames, Mani berjanji akan menikahi Reka dan akan semakin giat lagi dalam mencari nafkah. சீக்கிரமே நல்லா வந்துருவேன் உன்னையும் குழந்தைய நல்லா பார்த்துப்பேன். Setelah sempat mampir ke klinik untuk memeriksa kandungan Reka, Mani buru-buru pergi karena Baram sudah mempertanyakan terkait paketnya. Namun betapa Mani dibuat panik saat mengetahui mobilnya tiba-tiba hilang entah kemana. Di sisi lain, Baram yang tak ingin kehilangan aset bernilai ratusan juta itu pun meminta Mani bertanggung jawab. Tidak hanya memukulnya, dia juga lekas menyandra kekasihnya hingga Mani mengembalikan paket atau menggantinya dengan uang senilai harga paket tersebut. Akhirnya Mani meminta bantuan Rames melakukan pencarian, namun mereka tak kunjung menemukan keberadaan mobilnya, di mana hal itu membuat Mani semakin panik saja. Bagaimana tidak, Baram tak segan-segan mengancam akan menjual Reka jika paket barang haramnya tidak kembali dalam 24 jam. Karena bingung harus mencari kemana lagi, Mani beserta Rames terpaksa meminta bantuan seorang petugas polisi hingga diperolehlah beberapa alamat para mafia penadah mobil curian, dan benar saja mobilnya berada di salah satu dari tempat tersebut. Namun sungguh naas, semua barang-barang di dalam mobil telah raib tak tersisa, begitu pula dengan paketnya. Sejenak kita tinggalkan dulu Mani dan beralih ke tempat lain saat seorang pemuda bernama Arun tengah menonton rekaman video kencannya dengan mantan pacar. Sejak 7 tahun lalu putus hubungan, Arun menjadikan video itu senjata untuk memeras sang mantan yang bernama Archana yang kini telah berkeluarga, bahkan sudah dikaruniai seorang anak perempuan dari seorang pengusaha sukses. ஆனா பொண்டாட்டி மானம் போகக்கூடாதுன்னு புருஷன் காசு தருவான்ல. படம் ரெடி பண்றேன். Dan inilah suami Archana yang bernama Asok dan putri kecilnya bernama Anu. Selama ini Asok tidak tahu menahu bahwasannya Archana diam-diam selalu memberikan sejumlah uang kepada Arun. Bukan tanpa sebab, Archana takut jika kemudian Asok mengetahui apa yang pernah dia lakukan dengan Arun waktu pacaran dahulu. Alih-alih berhenti mengganggu Archana yang telah berkeluarga, Arun justru semakin menggila. Dia berencana untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya dengan cara menculik Anu lewat bantuan seorang reman yang tak lain adalah si penadah mobil curian tadi. Dari si preman inilah, Mani dan Rames mendapatkan informasi tentang si pencuri yang ternyata masih anak buahnya si Baram itu sendiri. Namun lagi dan lagi, Baram tidak peduli dengan semua itu dan hanya menginginkan paketnya saja atau uang penggantinya. என்கிட்ட கத்துறதை விட்டுட்டு சரக்கு எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிடா. என்னடா சொல்றான்? Menyaksikan Mani dan Rames yang tengah dalam kesusahan, Arun lantas menghampiri keduanya sekaligus mengajak mereka bekerja sama untuk menculik Anu. Berhubung Arun siap membayar sejumlah uang yang Baram minta, mereka pun akhirnya bersedia melakukan pekerjaan itu apapun resikonya. நாங்க பண்றோம். ஆனா கரெக்டா காசு கொடுத்துருவீங்கல்ல? என் கைக்கு காசு வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்க ஷேர் உங்ககிட்ட இருக்கும். எப்போ சார்? எங்க போய் தூக்கணும்? Menurut keterangan dari asisten rumah tangga Asok yang sempat Arun hubungi, pagi ini Asok bersama keluarga sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Maka dari itu, Mani dan Rames pun langsung menuju rute jalan yang Asok gunakan dari arah berlawanan dan berhasil menciptakan sebuah insiden kecil tepat ketika mereka saling berpapasan di sebuah tikungan tajam.
Asok dan Archana keluar menghampiri Rames yang ngotot meminta ganti rugi karena bemper mobilnya petot setelah menabrak dempling. Padahal di sisi lain, Mani mengendap-ngendap dari arah belakang dengan maksud menculik Anu secara diam-diam, tetapi... Ya, rupanya Anu sudah tidak ada di dalam mobil. Namun lebih sialnya lagi, Asok dan Archana yang masih dalam kondisi panik baru menyadari hal itu setelah mereka melanjutkan perjalanan beberapa kilometer dari lokasi insiden barusan. Dengan fakta bahwa Anu gagal didapatkan, Arun hanya bisa kagaro hulu karena sangat kecewa. Terlebih ketika Mani dan Rames memutuskan untuk pergi dan tidak akan bekerja sama dengannya lagi. Sementara untuk Asok dan Archana sendiri meminta bantuan kenalan mereka di kepolisian. Menurutnya, besar kemungkinan Anu diculik oleh para pesaing bisnis Asok sendiri. Namun terlepas dari itu, berbagai usaha dari kepolisian belum mendapatkan titik terang yang membuat Archana merasa tidak tenang. Pada posisi Archana tengah dirundung kegalauan itulah, bisa-bisanya Arun malah nekat menyelinap masuk ke kamar Archana untuk menagih uang seperti biasa. Yang mana di situ Archana pun menuduh jika Arunlah yang telah menculik Anu. Sempat terjadi sedikit cekcok antara keduanya sehingga Asok yang ketiduran di tengah rumah pun terbangun. Namun begitu memeriksa kamar, Archana pura-pura tertidur sedangkan Arun bersembunyi di dalam WC. Sedikit kilas balik di lokasi insiden tadi, di mana kita akan diperlihatkan pada Anu yang sesaat sebelum kedatangan Mani, ternyata dia sudah lebih dulu keluar mengejar balonnya yang lepas, kemudian kembali ke tempat semula setelah tak ada seorang pun di sana, hingga datanglah dua pria botak yang kemudian membawa Anu dengan janji akan memulangkan dia kepada kedua orang tuanya. பத்திரமா உன்னை வீட்டில் விட்டுறோம் ஓகேவா வா பாப்பா Sadar jika dirinya telah dibawa ke rumah yang salah, Anu pun sempat protes saat si botak mengurungnya di sebuah kamar. Beruntung Anu masih cukup tenang dan berpikir jernih, sehingga ia pun bisa mengelabui si botak dengan cukup mudah dan akhirnya berhasil kabur dari sana. Dalam pelariannya itulah, Anu bertemu dengan sopir bajai perempuan bernama Uma yang tak lain adalah istrinya Rames, dan betapa Rames cukup terkejut karena gadis kecil yang kini ada di hadapannya sama persis dengan foto yang kemarin diberikan Arun kepadanya. Tanpa pikir panjang, Mani yang ingin segera menyelamatkan mereka pun mengganti kartu ponselnya dan meminta Asok menemuinya sambil membawa uang tebusan. நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனமா பதட்டப்படாம கேளு. Yakin jika rencana ini akan mendatangkan uang yang dibutuhkan, Mani lantas menghubungi Baram agar segera membawa mereka ke satu tempat di mana transaksi antara dirinya dengan Asok akan dilakukan. Tak lama setelah Asok menyerahkan uang tersebut, Mani yang merasa urusannya dengan Baram telah selesai pun langsung membawa mereka pergi dari sana. Tanpa Mani sadari, rupanya Asok telah meminta kepolisian untuk memantau transaksinya lewat CCTV yang setelah mendapatkan laporan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Anu bersama mereka, sontak Asok pun curiga jika dirinya telah dijebak. Beruntung Asok masih sempat memblokir jalan untuk menghentikan Baram CS dan merebut kembali uangnya. என்னவா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா துட்டு கொடுக்க வரானா Baram bersumpah tidak tahu menahu terkait penculikan Anu. Dia hanya memiliki urusan pribadi dengan Mani yang diyakini sengaja memanfaatkan Asok demi membebaskan kekasihnya. Maka dari itu, Asok pun menghubungi seseorang yang sedari awal ditugaskan untuk meretas nomor yang tadi digunakan oleh Mani, sehingga tak sulit baginya untuk menemukan keberadaan Mani sehingga... Maksud hati ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus, Mani lagi dan lagi ditimpa kesialan. Selain mereka yang dibawa Asok untuk dijadikan jaminan, Mani juga harus pasrah saat mengetahui jika Anu telah lepas dari pengawasan Uma, sehingga Rames dibuat sangat marah atas kelalaian istrinya tersebut. எங்க அவ? ஒரு
குழந்தை வீட்டை விட்டு போற வரைக்கும் என்னத்த பிடிக்கிட்டு இருந்த ஆ? உர்றா மச்சான். Sementara itu, Baram berusaha mendapatkan Anu lewat foto yang dibagikan kepada semua anak buahnya, sedangkan Mani dan Rames lekas memeriksa CCTV di sekitar komplek rumahnya, yang mana benar saja ada 2 orang perempuan yang menemukan Anu tergeletak di tengah jalan karena kelelahan. Singkat cerita, Mani berhasil mendapatkan kontak salah seorang yang telah menyelamatkan Anu, namun pengakuan Mani terkait hal ini sama sekali tidak dipercaya oleh Asok yang justru mengancam akan menghukum mereka jika tidak menyerahkan Anu secepatnya. வேற தேவையில்லாம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தா பூக்கிட்டு வந்து மூட்டை பூச்சியை நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கிடுவேன். வைடா போனா ராஸ்கல். Sementara Asok sedang meminta bantuan polisi, Archana diam-diam pergi ke suatu tempat di mana Arun sudah menunggunya di sana. Arun mengaku jika Anu berada padanya, namun dia tidak akan menyerahkan Anu kecuali jika Asok memberi uang tebusan sebanyak 2 miliar. Sekaligus dia berjanji tidak akan mengganggu Archana lagi. குழந்தைய கொண்டு போயினே இருப்பேன். No emotions. புரியுதா? Dan benar saja, Asok mendapat telepon dari nomor tadi kenal yang kemudian mengirimkan foto Anu dan meminta uang tebusan sebanyak yang disebutkan, yang jika Anu ada bersama si penelpon, Asok lantas meminta Archana menyiapkan uangnya untuk dibawa ke tempat yang ditentukan. Meski di sini, Asok tidak bisa melapor polisi demi keselamatan nyawa Anu yang juga ikut terancam. நான் சொல்ற இடத்துக்கு வண்டி எடுத்துட்டு வா. Okay. Diam-diam Rames membuntuti Archana dari kejauhan hingga sampai di tempat yang ditentukan. Tak lama seorang pria misterius mengambil motor Archana yang sudah terdapat uang di dalam bagasinya. Sementara Archana dan Asok mengikuti arah laju motor tersebut sesuai petunjuk GPS yang Archana pasang dalam tas uangnya. Saat Asok pergi mengikuti arah GPS yang membawanya ke sebuah gudang, Archana yang tak ingin rahasianya dengan Arun terbongkar pun meminta agar Arun membuang GPS-nya. Namun alangkah terkejutnya Archana saat mendengar pengakuan Arun bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Begitu pula dengan Asok yang nampak kesal karena ternyata GPS itu telah dibuang dari tas uang tersebut. Lantas, siapakah pelaku yang sesungguhnya? Kembali kepada Mani dan Rames yang terus membuntuti, di mana Rames dibuat heran dengan kemunculan bajai yang biasa dipakai oleh Uma istrinya. Terlepas dari siapa yang mengemudikannya, si pelaku yang membawa Anu dalam bajai tersebut menelpon Asok bahwa Anu telah disimpan di sebuah halte bus karena dia sudah menerima uangnya. Namun lagi dan lagi Asok dibuat kecewa karena ternyata Anu sudah tidak ada di sana. Sejalan dengan itu, ada 2 orang pria dengan sepeda motor yang salah satunya Mani kenal betul bahwa dia adalah orang yang telah mencuri truknya kemarin. Maka tak heran jika kemudian Mani pun langsung memberi mereka pelajaran. Tak ingin masalah semakin rumit, orang ini pun mengambil paket milik Baram yang kemudian diserahkan Mani kepada pemiliknya, yang di saat bersamaan Baram pun menyerahkan Anu karena ternyata salah satu anak buah Baram yang tengah mencari Anu lewat foto tak sengaja menemukan di halte bus tadi. சரக்கை நீ கொண்டு வந்துட்ட. இனிமே இந்த குழந்தை எனக்கு தேவையில்லை. Alhasil, Baram tak sempat menjadikan Anu untuk memeras Asok karena kini paketnya telah kembali. Sementara Mani yang masih harus menyerahkan Anu demi mendapatkan reka diminta jawaban oleh Asok terkait orang-orang yang sempat menyuruhnya untuk menculik Anu. Dan setelah disebut nama Arun, Asok pun meminta Mani berpura-pura akan menyerahkan Anu sekarang. Padahal itu hanya jebakan agar Mani bisa menghukum orang yang telah mempermainkan dirinya dan perkelahian pun terjadi. Tak lama Asok pun datang dan lantas mengamankan Anu ke dalam mobilnya. Tanpa sadar, Arun diam-diam mengambil sepucuk pistol bahkan sempat menjadikan Anu sebagai sandera. Beruntung ada sedikit gerakan pancing dari Mani yang kemudian membuka celah Asok untuk merebut pistolnya sehingga... Selesai dengan si Arun yang akhirnya meregang nyawa, maka Asok pun menyerahkan reka kembali ke pangkuan Mani yang sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya dalam menyelamatkan Anu. Asok menjamin bahwa kematian Arun murni dalam penyergapan polisi tanpa melibatkan namanya sama sekali.
குழந்தையை கொல்ல பார்க்க அவரிடமிருந்து குழந்தையை காப்பாற்றும் நோக்கில் போலீசாரால் அருண் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டுள்ளார். Usut penyusut Asok sudah mengetahui siapa Arun sebenarnya sejak dia mendatangi kamar Archana waktu itu. Namun Asok lebih memilih untuk menutupi dan pura-pura tidak tahu karena dia cenderung lebih menghargai kesetiaan Archana saat ini daripada harus mengungkit aib masa lalunya. அர்ச்சனாக்கு தெரிய வரும் அவ என்கிட்ட மறைக்கணும்னு நினைச்ச அந்த உண்மைகள். Beralih kepada Rames yang mendapat keterangan dari Uma terkait bajanya, diketahui bahwa malam itu sedang dipakai oleh bosnya untuk menarik seorang penumpang, yakni orang yang telah memeras uang 2 miliar dari Asok. Karena tak ingin dipolisikan, si bos pun menyebutkan alamat si penumpang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mina alias sekretaris pribadi Asok itu sendiri. Rupanya selama ini Mina menyimpan dendam kepada Asok sejak saudaranya dipecat dari perusahaan. Begitu ada kesempatan, ia pun mulai melancarkan aksinya di mana kedua pria botak tadi, termasuk perempuan yang menemukan Anu tergeletak di jalan, ternyata adalah orang-orang bayaran Mina, di samping dia sendiri yang sampai harus menggunakan suara laki-laki dalam telepon agar Asok tidak curiga jika ia pelakunya. Setelah kebusukannya terbongkar, Rames pun merampas seluruh uang tersebut dan bersama-sama dengan Mani menyerahkan kembali kepada Asok pemiliknya. Dan satu hal yang membuat Asok salut terhadap Mani adalah kejujuran dia sama sekali tidak berniat untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. தேங்க்யூ சார். வாடா. Terakhir, Mani sangat berterima kasih kepada Rames karena walau bagaimanapun, masalah ini dapat terselesaikan berkat Rames yang tak kenal lelah membantunya. Tamat ending yang sangat merameskan.